Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, selamat berhujung minggu. Saudara Mazlan Qalib, saudara Al-Junid, itu juga saudara Ramzul, apa khabar sahabat? Moga anda sihat. Saudara Abang Pomen, katanya. Saudara Muhammad Izhar, Wan Syahrudin. Begitu juga Marwan Malik, anak Kedah. Dan saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat ya. Izzuddin dari Pulau Pinang, cuaca panas katanya. Memang panas sekali ni, saudara, saya pun hairan. Saudara Muhammad, cuaca hari ini dia mendung, saudara, mendung dan seolah-olah alam tidak bermaya, saudara. Saya nampak sunyi sepi, tetapi bahangnya panas. Panas yang terlampau ya. Saudara Abdullah Effendi, saudara Harijah, Biki, Wan Syahrudin, Madam K, begitu juga saudara Samsul Anwar, Puan Selamah Yusof dari Kuala Pilah, Paneh, tapi tak tahu mendung tak mendung ya. Saudara Zam Zamri, itu juga saudara Kasri, saudara Nori, Puan Azizah Arazaina, saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, saudara Abdul Rahman ya. Saudara Lipan Bara pun ada, saudara Jampung, begitu juga sahabat kita saudara Kota, saudara Syabari, saudara Kamarudin, begitu juga Siti Amnah. Doa saya agar anda sihat walafiat dan petang-petang hujung minggu ini selamat menjamu selera hasil jamuan ataupun masakan orang rumah tersayang dan keluarga. Yes, Fabi Ismail, saudara Azhar, saudara Muhammad Rul, Cik Deng katanya, saudara Syamsul Sam, apa khabar Maksu dari Bukit Mentajam, begitu juga saudara Ilyas Muhammad, saudara Jasmine. Saudara, hari ini adalah hari Ahad, saudara, hujung minggu, kita masih lagi bercuti dan besok insya-Allah sama-sama bekerja. Apa khabar saudara Ismail? Saya lupa nama kedai, bagilah tahu nama kedai supaya saya wawarkan. Saudara Muhammad Amiruddin, saudara Ilyas Muhammad, saudara Len Lia, saudara Jari, saudara ini Iwan Labu, saudara Supermaniam, Selamat Jaafar. Ya saudara, hari ini tanggal 20 Ogos. Dah hujung-hujung dah saudara ni. Saudara Muhammad Syami. Ya, saudara Ismail, terima kasih. Di Santai Ikan Bakar Gombak, berhampiran dengan Universiti Islam Antarabangsa. Cari dalam Facebook ataupun dalam Instagram atau apa sajalah, saudara, ada Google lah, iaitu Di Santai Ikan Bakar Gombak, saudara. Banyak ikan-ikan yang fresh ataupun masakan hebat. Saya masih lagi belum berkesempatan. InsyaAllah saudara Ismail, kalau ada masanya, saudara Imran Supin, ada masanya saya akan sampai jugalah ya. Saudara Samsul, saudara Autasing, gitu juga saudara Tukiran kita, apa khabar? InsyaAllah Tukiran, musim-musim pilihan raya nanti di kawasan Simpang Jeram, nak cari jugalah apa ini mi Bandung Muar. Memang sedap saya sebut mi Bandung Muar meleleh-leleh saudara Tukiran. Saudara Ramzul, saudara Muhammad Maharul, apa khabar? Yang penting, saudara Muhammad Maharul kata saya tak handsome, dah berkedut di hari dah saudara. Jadi Tahir, selamat hari Minggu, hari Ahad, hari rehatkan otak ni, betul lah tu. Terima kasih saudara ini Ismail, Sri Mati. Dan kalau teman-teman berkesempatan, pergilah saudara ke Di Santai Ikan Bakar Gombak. Cari dia punya dalam website tu ada tu rasanya saudara. Memanglah untuk kita jamu, bawalah keluarga makan saudara. Saudara Samsudin Hamad dari Sungai Petani, begitu juga saudara Zalia, saudara Syam, saudara Lanon Bandar apa ada. Saudara Samsudin, saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Dia panggil saya Uncle Ottoman. Tak apalah, gelar pun apa saja, tak ada masalah saudara. Bagaimana anda petang ni makan apa? Saya masih lagi, hari ni saya makan roti kering saudara. Sedap ni roti kering ni saudara. Roti kering coklat. Itu sajalah. Orang tua-tua ni saudara, petang-petang makan roti kering cukup dah. Cicah dengan kopi. Kopi pula, ada pula kopi kiriman saudara Taram Shah daripada Muar. So alias Sidik. Anda makan mana? Apa yang anda makan petang ini?
Saudara Samsudin Hamad, dia kata dari hujan dari subuh sampai sekarang. Saudara Maksu, saya makan petang kuih bom bijan. Oh, sedap tu. Kuih bom bijan intinya mestilah apa ini, parutan kelapa dan gula merah ataupun gula Melaka. Kuih bom. Saudara Pak Long Fatih, saudara Syafiq, mi goreng mamak. Oh, alhamdulillah. Sedap tu. Saudara Lee, anak Malaysia. Petang-petang kita kadang-kadang bercerita juga tentang makanan yang saya makan. Saudara Zafir, untuk kita berkongsi. Saya berkongsi, kalau anda tinggal di Gombak, saudara jangan lupa di restoran ikan, restoran di pantai, nak lupa dah nama saya, saudara Asmaun. Wis ada katanya, iaitu ikan bakar di Gombak. Ikan bakar apa Datuk Saudara Ismail? Lagi disebut. Nanti saya cari balik. Ikan bakar di santai, bukan di pantai saja, di santai. Di santai ikan bakar. Dalam Waze ada katanya. Saudara, pergilah. Yang mana tinggal di Gombak, memang sedap. Saya yakin itu sedap sebab sahabat saya ni orang besut. Dia pandai masak tu, saudara. Saudara Ramzo, selamat petang Mr. Lim. Haji Aswa, Haji Rahmat, makan tose di Malabar Restoran, Pengkalan Alor Gajah, MCCA kari kambing. Pas. Saudara Mak Azman, saudara Pak Man. Pac-Man katanya, saudara hari makan, saudara Edi Tahir dia makan hati saja, tak apa. Saudara makan hati, saya makan perasaan. Dan dari esok, apa khabar saudara? Ajaklah PMS 10 minum petang. Perdana Menteri yang ke-10 sibuk, saudara. Kadang-kadang teringin juga nak ajak dia minum petang sekali dengan anda. InsyaAllah kalau ada waktunya, saya akan dapat bersiaran dengan anda sambil-sambil kita minum petang. Tapi tak tahu di mana pun, saudara. Baik, saudara. Cuma hari ini saya semalam menerima kiriman juga dan lihat berita agak sedih, saudara. Sahabat kita, 2-3 minggu dulu saya dah menyatakan bagaimana penyanyi kegemaran saya, iaitu saudara Ibnu Riza. Saya sedih melihat bagaimana beritanya dia dalam catatan yang siar dalam berita harian. Ibnu Riza sudah 9 bulan tak ada kerja dan tiada pendapatan. Bagaimanalah kehidupannya, suami isteri dan keluarga. Tapi katanya saya sepatutnya dijadualkan buat 2 sesi kemoterapi di pusat perubatan swasta minggu lalu. Tapi terpaksalah ditangguhkan kerana wang tak cukup. Aduh, sedih saudara. Nasib penghibur kita, lagu-lagunya menghiburkan kita. Tetapi bila beliau tersadai sekarang ni, mengalami sakit dan tak ada siapa pun nak membantu. Itulah luahan penyanyi popular era 1980-an, saudara Ibnu Riza, saudara. Ibnu Riza, usianya dah melangkau 60 tahun. Beliau menghidapi penyakit limfoma tahap 4, saudara. Dia memerlukan dana sebanyak 30,000 untuk menampung kos 2 sesi kemoterapi yang dijadualkan di pusat perubatan di Petaling Jaya. Dia katanya, saya sudah jalani kemoterapi sebanyak 6 kali di hospital kerajaan, tapi sel kanser masih ada lagi. Jadi selepas mendapat nasihat doktor pakar, saya merancang untuk buat 2 lagi sesi kemoterapi, tapi di pusat perubatan swasta di Petaling Jaya. Demikian menurut kenyataannya apabila ditemu bual oleh wartawan harian Metro, saudara. Jadi bila bertanya, bercakap tentang dana, Ibnu berkata dia bersyukur. Memanglah ada beberapa rakan artis mengambil inisiatif untuk menganjurkan program Malam Untukmu Ibnu bagi mengumpul dana menampung kos perubatannya. Jadi kabarnya Siti Fairuz, JJ, Nizam Laksmana dan Sofia Ibrahim akan turut hadir pada program amal yang akan berlangsung di Hotel Grand Barakah, Ampang, saudara, pada 30 Ogos malam kemerdekaan. Jadi kalau teman-teman yang ada kesempatan, pergilah. Kita berhibur sambil menderma, saudara. Dan orang ramai dan rakan-rakan artis tampillah membantu sahabat kita dengan membeli meja. Itu keadaan, saudara. Selamat petang, saudara. Apa nama restoran sahabat kita? Namrong. Restoran ini di Santai, ikan bakar di Gombak. Waze dalam Waze tu ada, saudara. Saudara Zafir, Rosmina Baci. Saudara Azizah Arazaina dari Taiping, saudara. Saudara Zulaini, Matahari. Itu keadaan, saudara. Artis saya semalam kemarin dulu pun saya bercakap.
bagaimana kehidupan artis-artis kita ni, secara kadang-kadang hidup mereka hanyalah ibarat lilin yang membakar diri. Kadang-kadang saya teringatlah bagaimana lagu yang pernah dinyanyikan oleh Ibnu Riza, menyentuh perasaan kita, mengimbau nostalgia kita. Tapi beliau sekarang ni sendirian. Kalau adalah teman-teman yang sudi, bertandanglah ke hotel Grand Barakah di Ampang pada tanggal 30 Ogos ini, saudara. Yang akan dihadiri oleh penyanyi seperti Siti Fairuz, JJ, Nizam Laksmana dan Sophia Ibrahim. Bukan Khatijah Ibrahim, saudara, Sophia Ibrahim, kakak pada Katie Khatijah Ibrahim. Saya dalam kadang-kadang waktu kesempatan ini, saya suka mengajak teman-teman kita sambil kita berdoa agar kesihatan rakan-rakan kita, warga artis, mereka sihat walafiat, saudara. Saudara Edi Tahir, good evening bro. Saudara Zulaini, Karen Jas, Saudara Matahari, Saudara Halim Majid. Terima kasih. Begitu juga Halim Majid nak masuk dalam video, saya tak tahu Saudara Halim, saya minta maaf. Saudara Zulaini, Saudara Sonja Blank katanya. Puan Hamidah Ahmad, Waalaikumsalam untuk semua teman-teman. Cuaca di luar rumah saya secara mendung. Tapi walaupun mendung, panasnya melekit-lekit rasanya badan. Itulah keadaan alam juga sekarang ni, nampaknya semakin tua, semakin uzur. Jadi kita pun usia semakin tua, dan saya melihat, saya rasakan sekarang ni masa berjalan begitu pantas. Ya, Saudara Karam Singh, Saudara Faris, Saudara Nilawati Ainul, selamat petang. Saudara Nik Ismail, apa cerita UTK petang ni? UTK tu apa dia tu? UTK saya tak faham. Cuba saya jelaskan apa cerita UTK. Kisah tentang bagaimana dua orang penolong pendakwa raya dan anggota polis yang kabarnya menurut laporan heboh lah sekarang ni, di Seremban katanya ada tangkapan dibuat, mereka sedang berhibur di pusat hiburan. Bagi saya bukan isunya lah yang itu, saya. Itu isunya ialah sebagai manusia mereka juga perlukan hiburan. Tetapi bila berhibur tu dalam keadaan bagaimana? Apakah mereka tidak berpeluang untuk berhiburan? Itu juga satu masalah juga rasanya. Saudara anak Malaysia, Saudara Abdul Hamid, salam dari Kuantan, cuaca panas lit-lit. Itu keadaan, saudara, saya rasalah dalam keadaan hari ini sekarang ni macam-macam benda, sebab berita di hujung jari. Apa saja berlaku, semua orang dapat tahu dengan cepat. Dan tidak lagi menanti waktu 2-3 hari macam zaman saya jadi wartawan dulu, saudara. Dan saya tak tahu apakah SOP ataupun Standard Operasi Procedure pasukan polis, maka mereka tidak boleh berhibur. Itu saya tak tahu. Tapi rasanya sebagai insan biasa, mereka juga memerlukan hiburan. Salam Mustafa Kamal, salam dari Senawang katanya. Saudara Ainul Basiran, selamat petang dan berhujung minggu pada semua pelayar. Petang ini dia kata dia makan roti kirai. Itu roti jala bersama kari ayam. Sedap tu. Sepatutnya makan dengan ini bubur durian lah. Tak, pengat durian. Sekarang ni musim durian, saudara. Saya dah cerita pasal durian 2-3 hari lepas. Dan kawasan rumah saya ni macam-macam durian ada jenisnya. Cuma dalam usia-usia kita sebegini, tak seharusnya kita makan banyak-banyak durian. Ya, saudara? Tok Abah, apa khabar Tok Abah? Saudara Mat Ngasri. Begitu juga Saudara Hafiz, Saudara Mi, Saudara Nathan, apa khabar Saudara Nathan? Dan saya merasakan, saudara, dalam waktu-waktu beginilah, saya tak tahu apakah itu perasaan yang anda alami, tapi saya sejak pagi tadi, saya bangun, tidur pagi tadi, saya melayari berita, cari bahan-bahan untuk saya memberi pencerahan malam nanti, saudara. Dan tak tahu, perasaan itu sayu. Kenapa begitu, saya tak tahu. Ada kesayuan yang menjengah di hati ini, saudara. Dan alam juga muram. Jadi dalam keadaan begini, saya rasa apakah alam mau membicarakan sesuatu. Dulu, saudara, mungkin gamaknya usia. Masa muda-muda dulu sentiasa ceria. Seronok bangun pagi terpenuh dengan semangat. Nak pergi ke sana, nak pergi ke sini. Saudara, bermotor lah kita. Tapi sekarang ni saya tak tahu. Saya bangun pagi, lepas mandi, bangun pagi gosok gigi, lepas gosok gigi, kita mandi, minum kopi, satu cawan. Dan saya pun melayari internet, melayari berita-berita yang dikirim oleh teman-teman,
komen-komen mereka minta saya beri komen, saudara. Dan tapi kesayuan itu menjengah di hati saya kerana alam itu begitu sayu. Saya tak tahu kenapa. Selalunya kalau zaman-zaman arwah almarhumah nenek saya, wan saya, dia kata kalau suasana begini, dia kata ada sesuatu yang tidak baik katanya. Saya pun tak tahu. Dan dalam keadaan sekarang ni sepatutnya bila suasana mendung, tentulah cuaca tidak panas. Tapi dalam kemendungan ini ada kemurungan. Dalam kemurungan ini ada rasa yang panas, ya Cik Nolia. Panas badan kita ni. Dan saya pun tak tahu. Apa tanda-tanya, wallahu alam bisawab. Dan cuma hari ini, saudara, saya juga ingin memberi komen tentang bagaimana apa yang berlaku di Muar. Semalam ada perbicaraan, iaitu bagaimana 3 orang pelajar. 2 orang tu merupakan pelajar cemerlang. Dalam usia yang begitu muda, saudara. Masing-masing berusia 18 tahun. Ada yang usia 20 tahun. Telah pun ditahan dan dibicarakan atas tuduhan melakukan rogol ke atas anak perempuan berusia 12 tahun. Saya bila melihat benda begitu, saya tergamam seketika. Bagaimana dengan budaya kita hari ini, saudara? Apakah anak-anak muda kita ini mereka gagal untuk menahan nafsunya? Dan apabila mereka melakukan tindakan begitu, ya Puan Hajah comel-comel, saya sendiri kadang-kadang rasa gerun, saudara. Kalau generasi kita hari ini begitu sikapnya, apa nak jadi pada generasi akan datang? Kerana saya teringat Imam Al-Bukhari selalu mengatakan, kalau kamu mau tahu apa nak jadi pada generasi kamu untuk masa depan, lihatlah generasi anak muda sekarang. Itulah yang akan diwarisi di masa akan datang. Jadi kalau anak muda kita, dia cemerlang dalam pendidikan, tetapi gagal menawan nafsu, melakukan tindakan merogol, dan dihadapkan ke mahkamah. Ini di Muar, saudara. Kejadian itu berlaku, saya tak nak sebut nama, saudara, sebab itu akan melibatkan keluarganya dan sebagainya. Kerana mengikut ketah pertuduhan, kejadian berlaku di kebun sawit berhampiran dengan Sri Gading di Batu Pahat pada jam 11.30 malam. Saya pun hairan, macam mana jam 11.30 malam boleh bawa anak gadis keluar, masuk ke dalam ladang kelapa sawit. Jadi keadaan beginilah, saudara. Apakah keluarga anak gadis itu dia tak mengawal anak gadisnya? Ini boleh menimbulkan macam-macam persoalan pada kita, saudara. Pertama, tentang 3 orang pelajar, 2 orang tu pelajar yang cemerlang. Boleh melakukan tindakan sedemikian yang tidak bermoral. Sedangkan dia merupakan pelajar cemerlang. Yang kedua, bagaimana anak gadis boleh dibawa keluar rumah pada jam 11.30 malam dan dibawa ke ladang kelapa sawit di Sri Gading, saudara, dekat Batu Pahat. Dan begitu juga mangsa yang sama turut mengalami nasib malang apabila dirogol di sebuah rumah di Batu Pahat jam 8.30 malam. Jadi apakah dia tidak ada kawalan keluarga? Jadi saya haraplah kita yang punya anak gadis, jagalah. Saudara Nurul Khairah, orang sakit buah pinggang tak boleh makan durian, potasium tinggi. Saya cerita tentang buah durian ni, saudara. Memanglah macam-macam orang mengatakan tadi, jadi kita lupakanlah sekejap. Cuma saya ingin berpesan pada keluarga semua yang mempunyai anak, didiklah anak kita dengan budayanya, dengan ajaran agamanya, apa yang boleh kita lakukan dan apa tak boleh dilakukan. Saya runsing apabila berlaku kegiatan macam di Kelantan ada berita-berita anak-anak muda minum air ketum, dan mereka terlibat dalam pesta-pestaan. Saudara Hamid, panas badan pergi klinik tapi panas perasaan, kena banyak bersabar. Itu sabar-sabar. Nur Maria, apa khabar? Puan Halimah Masuruh. Jadi saya mengharapkan kita yang punya keluarga, punya anak gadis, jaga-jagalah anak gadis kita, jangan kita bebaskan. Kalau tambah kawalan, ini jadinya. Bila dah keterlanjuran, sukar untuk kembali ke pangkal jalan. Dan anak-anak muda juga, kita sebagai ibu bapa, terapkanlah nilai-nilai murni di hati anak muda kita. Jangan ikutkan perasaan. Kalau usia 18 tahun dah muda belia dah tu, saudara. Itu keadaannya, ya Puan Maria Daim. Baik, saudara, kita bercerita balik, cerita pasal durian. Kata orang, kalau dah tua-tua ni, tak elok makan durian banyak-banyak. Tapi bagi saya tak tahulah, saya cuma makan 1 atau 2 ulas. Itu pun kalau dah makan 2-3 ulas pun berasa badan panas. Saya tidak ada kajian sehingga saat ini apakah
konten ataupun bahan-bahan yang terdapat dalam durian itu yang boleh merangsang hawa badan kita jadi panas. Kadang-kadang kata orang boleh mengakibatkan serangan jantung. Ada yang mengatakan kalau gout dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Saya Onela cakap, kenapa Onela? Kau bergaduh kenapa tu? Onela, jangan begitu. Saya dah cakap petang-petang jangan cerita pasal politik. Dan yang kedua, bagi saya tak seronok sangatlah. Saya ingatkan sudah habis lah, dah selesai lah. Musim pilihan raya dah pun berlalu, saudara. Rakyat pun telah membuat keputusan. Tapi tiba-tiba macam semalam, bagaimana saya ulaskan, adanya berlakunya seorang yang bergelar menteri besar boleh menuduh itu dan ini, masih lagi berpolitik di masjid. Cukup-cukuplah. Malahan dulu yang Mulia Tuanku Sultan Nazrin Baginda Batita elakkan perlu dipantau isu-isu 3R ini, agama, hal ehwal istana raja-raja dan juga perkauman. Kita ni warga cinta damai, saudara. Kita harus mencari di mana titik permulaan supaya kita dapat mengukuhkan kembali ukhuwah persahabatan, ukhuwah perpaduan. Negara memerlukan sebuah perpaduan yang jitu, di mana rakyatnya hidup bersatu padu tanpa mengira batas kaum, agama dan fahaman masing-masing. Saya cakap terus terang, saudara, saya lahir di kampung. Perkampungan saya di pinggiran Sungai Dinding. Dalam kampung saya itu, saudara, penduduknya ada Melayu, ada India, ada Cina. Dan kami hidup dalam keadaan yang cukup rukun dan damai. Kalau saudara ingat balik dalam pencerahan saya yang dulu-dulu, bila musim hari raya perayaan, sama ada perayaan Deepavali ataupun perayaan Tahun Baru Cina maupun hari raya, kami merayakan bersama-sama. Kalau saya ingat lagi waktu saya kecil, kalau datang hari raya tu, saudara, ibu saya sediakan dalam satu talam tu kuih bakar, ada lemang, ada rendang, dan kita hantar ke kedai Cina. Saudara, ini betul, saudara. Hantar ke kedai Cina tu, saya ingat lagi nama kedai tu Adai, kita panggil kedai si Adai. Saudara, jangan gaduh. Betul-betul Edi. Dan kita hantar kedai si Adai. Adai pun terima tu seronok, hati man suka. Dia akan balas pula dalam talam, saudara. Dia letak gula satu kati, dia letak makanan dalam tin, dan dia letak duit RM10. Artinya, ya bukanlah nak membeli kuih-muih, tapi itulah santunan yang dilakukan. Saya pun balik ke rumah, serah semua dekat mak saya. Dan bila tiba Tahun Baru Cina, saudara dapat makan limau percuma, dapat kacang, duduk kadang-kadang duduk sampai larut malam, larut pagi, saudara. Sebab di kampung saya tu ada kedai main majung. Warga Tionghoa, warga Cina ni, anak-anak mereka berdagang. Ada yang bekerja di Singapura, ada bekerja di Pulau Pinang, ada bekerja Johor Bahru. Jadi bila sampai Tahun Baru Cina, mereka balik. Mereka pulang dari perantauan. Dia tampak tahu kereta. Tapi kita kenal, saudara. Ini anak Stan. Ini anak Ade. Ini anak Sekiung. Ini anak Bemban. Ini anak Singki. Kita kenal, saudara. Walaupun usia meningkat. Kemudian, duduk dalam ada dua kedai tu. Satu kedai memanglah restoran tu dijual daging babi, kita tak masuk. Orang Melayu situ tak masuk. Tapi kedai satu lagi tu kita panggil kedai Temakau. Saudara, ada Sohai nama dia. Saya ingat lagi, depan tu dia buat kedai gunting rambut, di belakang tu macam kelab lah, saudara. Duduk main mahjong, kungkrang. Sambil main mahjong tu saya tengoklah. Tak main lah sebab mereka duduk situ pumpang main mahjong. Dan kita makan kacang. Sambil-sambil tu makan limau, ada orange, dan tengok galit, saudara, sampai 2 pagi, 3 pagi. Bising arwah mak saya, saudara. Kalau saya balik kampung, dan kamu tak ada kerja lain, duduk kedai bacuk aja, kata. Kami tak panggil majung, orang kampung saya panggil bacuk. Duduklah kedai bacuk tu, daripada petang sampai ke tengah malam, sampai ke subuh. Kata arwah mak saya marah. Saudara, itu antara masyarakat Melayu dengan warga Cina. Tapi bila datang saja hari Deepavali, sambutan Deepavali, ya, ada tandai, kita panggil tandai. Dia ni sebagai mungkin penyelia estate getah di Wabrop, saudara. Dia akan cari kambing dan minta Haji Mak Amin ke orang kampung kita sembelih kambing. Sambil itu, saudara, dia carilah macam kampung saya tu macam arwah lah. Arwah Cujoyah ke, arwah Kak Eton, pergi bertandang ke rumah tandai ni, saudara. Masak, dan dia cari periuk. Dia akan cari pinggan yang asing. Dia tahu orang Melayu ni sensitif dengan makanan, tempat makan mesti ada
mesti ada disamak dan sebagainya. Dia beli yang baru. Beli periuk baru, kuali baru. Untuk Kak Itun, Cu Joyah atau siapa saja yang sempat, dia ajak untuk masak kari. Cuma jenis-jenis kari itu dia sediakan. Rempah ratusnya dia sediakan, masak kari. Dan kami datang ramai-ramai makan kambing, makan tose, makan roti canai, roti. Memanglah saudara ada juga arak, bukan tak ada saudara. Masa tu muda-muda. Jangan dinafikan. Zaman jahiliah dulu saudara. Periuk belanga mesti bersih, tapi tin bia ada. Saya kadang-kadang bila fikir, kadang-kadang bila saya balik kampung saya lalu dah depan rumah Tandir. Dia tak ada dah sekarang ni. Tandir dah tak ada. Dah meninggal saudara. Tapi mengimbau, betitulah harmonisnya kampung saya. Dan bagi warga nelayan yang kerja memukat dan sebagainya, pergi cari ke laut, memukat, pukat tarik saudara. Bukan pukat ni. Dia pukat tarik ni mesti 5-6 orang satu bot tu saudara. Balik dapat ikan, kita sama-sama lah tengok mana ikan yang boleh kita pilih, ambil, bawa balik. Harmoninya kampung itu saudara. Dan hari ini saya bila melihat perbalahan, perkauman, apa nak jadi ni? Kenapa kita dulu boleh hidup aman damai? Sebab itu dulu saya katakan saudara, dalam perkampungan Melayu, walaupun ada 300 rumah orang Melayu, dua rumah Cina saja, mereka boleh hidup aman damai. Malahan digelar tokey lagi saudara. Tapi masalah kita ni orang Melayu, kalau 200 rumah Cina, kita duduk dalam perkampungan Cina, tak boleh. Sebab bila dia masak daging kinzir tu, baunya tu yang membuatkan kita lari lentang pukang saudara. Dan keharmonian ini saya rindu, rasanya rasa nak balik. Mungkin dalam seminggu 2 lagi kalau saya pulang ke desa saya akan nak buat live dengan saudara. Lihatlah saudara, tenangnya desa itu. Kadang-kadang lambaian desa itu melambai-lambai. Kerana itu juga melambai nostalgia kita. Ya, saudara Fatimah Karim, saudara Abdul Hamid. Saudara Abdul Hamid, dia kata, arak ke toddy? Tak, toddy tak boleh minum, saya tak boleh. Saudara. Kalau tengok toddy tu, baunya lari lentang pukang, saudara. Busuk. Tapi di kampung saya ada kedai toddy. Dan macam ada kedai toddy tu, dia kerani itu bekerja dengan Jabatan Kastam, saudara. Sebab itu dia punya kolej toddy tu. Kalau saudara ingat, warna biru. Tapi kolej tu ditulis tu, hak kerajaan. Satu kolej toddy katanya 30 sen ke 40 sen. Dan kami duduk di situ makan tose. Toddy saya tak makan lah saudara. Jadi kalau tak minum toddy, kita minta lah teh tarik ke. Daripada Mamat Tongkang. Memang sedap saudara, dia punya tosenya tu kuah dia tu. Dia punya, sebab kampung saya di pinggiran Sungai Dinding, ini air masin, ketam banyak, udang banyak. Oh, dapat makan tose cecah dengan kuah ketam. Berpeluh saudara. Itulah. Tapi masa sudah berlalu, semua itu dah tak ada saudara. Kedai toddy pun dah hilang, tak ke mana. Saya pun tak tahu ke mana perginya kedai toddy itu. Rasanya dah habis, dah runtuh. Begitu juga sekolah balai kita panggil. Dulu ada asalnya balai polis, tepi laut pun tak ada dah. Yang ada sekarang ni adalah deretan homestay dan juga rumah penginapan yang diusahakan oleh orang kampung saya. Saya berhasrat untuk pulang dan paling tidak mengimbau masa silam. Tapi damainya di desa saudara. Saya tak tahu desa anda bagaimana. Saudara Syamsul Anwar, Yam Seng, itu bila datang tuan baru Cina. Dan di kampung saya juga ada kedai ini yang membuat makanan seafood. Ada ketam, ada udang, ada ikan, semua fresh saudara. Tapi kenapakah kita di kota ini, warga kota sekarang ni masih terjebak dalam masalah pertelingkahan saudara. Tengah hari tadi saudara, saya kebetulan menerima jemputan kawan saya ajak makan tengah hari. Dan kami makan di kedai ayam kampung saudara. Dan teman saya itu bukanlah warga Melayu, warga Cina. Berboraklah kami cerita, masing-masing lah cerita pasal politik. Saya kata sudahlah, saya malas nak cerita soal politik ni. Saya nak tanya you meniaga macam mana. Dia kata meniaga begitu, begini dan sebagainya. Cuma dia kata dia hairan lah. Apakah kita masih lagi meneruskan permasalahan, permusuhan antara kaum katanya. Kita sepatutnya hidup penuh dengan kesantunan antara pelbagai warga kita. Sampai bila negara kita ni? Kita masih selamat maju ke depan. Ayah Haji Nakal Sokmo katanya, selamat petang, terima kasih. Cik Siti, Cik Timah. Kampung kat mana? Kampung saya adalah di pinggiran Sungai Dinding, di Kampung Baru Lumut. Sekarang ni orang panggil Kampung Baru Air Tawar. Saya pun tak tahu bagaimana dipindah nama daripada Kampung Baru Lumut kepada Kampung Baru Air Tawar.
kampung saya memang terlalu indah. Alhamdulillah sehingga saat ini saya lihat gambar-gambar yang dikirimkan oleh teman-teman dari kampung saya, memang desa saya ini masih lagi tidak terusik dengan arus pembangunan. Masih lagi, cuma kebanyakan dalam Sungai Dinding tu sekarang ni saudara, mereka memelihara siput sudu. Selalu saya katakan siput sudu, tapi orang sekarang panggil kupang. Dia ada perbezaan tu saudara. Kalau di kampung saya, kalau kupang tu dia kecil, sebesar ibu jari. Dan kupang ini dia membesar dalam selut. Kalau nak cari kupang tu kena pergi ke kawasan yang ada selut, kita ambil kupang tu, kemudian kita perisikan ya. Dia berbuntal-buntal, kita panggil berbantal-bantal lah saudara. Angkat kupang tu, bawa naik sampan, kemudian dicenet. Kampung saya panggil cenet lah, dipisahkan antara kupang itu dengan selut. Selepas dicuci, dia macam kalau di Tanjung Karang dekat Skincan tu dia panggil apa? Satu siput. Bukan lala saudara, satu lagi. Lebih kurang begitu. Tapi dia panjang. Kupang ni besar je ibu jari saudara. Aduh, nak sebut apa lupa nama. Sekarang dia bakar. Dia kata makan bakar. Apa? Aduh. Ada. Tempat kampung saya tak ada tu. Cuma yang ada di sekitar kawasan antara Skincan dengan Tanjung Karang. Saudara M. Azman Man, kedai todi tepi Padang Polo, Kuala. Ni di mana ni? Bujang-bujang dululah saudara ya. Mentarang, betul Saudara Tamrin Syarin. Mentarang. Dia seperti mentarang saudara. Itu kupang. Bila besar, yang sekarang ni yang anda sebut kupang-kupang itu adalah siput sudu. Di kampung saya sekarang ni banyak orang memelihara siput sudu. Sebab air tu berjalan ya, air masin, air laut saudara. Dia tidak air tawar, bukan macam di Teluk Intan. Kalau di Teluk Intan airnya keruh. Air di Teluk Intan tu sebab itu banyak ikan udang galah. Sebab airnya bercampur aduk antara masin dengan air tawar saudara. Tapi untuk kampung saya dia tak ada air tawar, air masin. Walaupun ada juga sungai-sungai mengalir. Cuma kadang-kadang ada juga pencemaran berlaku. Cuma tak adalah kilang-kilang yang mengeluarkan kimia yang boleh merosakkan kehidupan laut. Jadi di kampung saya sekarang ni memang banyak saya lihat ada rumah-rumah terapung. Saya ingat dalam 20 butir. Di antara jambatan Tengku Bainon saudara. Selepas jambatan Tengku Bainon tu kita akan nampak Bandar Lumut. Jadi ke dalam kampung saya tu nampak jambatan Tengku Bainon, sebelah dalam tu ada kampung. Ada perkampungan, ada 3 kampung saudara. Dan jauh ke dalam lagi saudara Namrong, kupang yang besar ada di baling. Saya suka kawan-kawan melawak dengan saya segini. Saudara Maksu, bukan siput pepahat. Siput pahat dia dalam air. Siput pahat ni, dia hidupnya kebanyakan dalam pasir. Dia bukan dalam lumpur. Tapi kupang dia dalam lumpur. Begitu juga yang mentarang pun, ya Cahaya Hidayah, betul. Mentarang dia mesti dalam lumpur. Kalau dia di atas pasir, itu dah lain tu. Jadi banyak jenis siput, saudara. Ada siput, ada kupang, ada siput sudu, ada siput siput layar, ada siput manis. Siput manis susah nak cari lah sekarang, saudara. Cuma siput manis sekarang ni banyak di Sabah, saudara, kalau pergi Sandakan. Tapi sekarang mahal, saudara. Sebutir siput manis, saudara, harganya sekarang ni sudah RM1. Zaman saya dulu 1 pot isinya. Setelah dibawa balik, dicari siput tu di atas beting ya. Pasir tu bawa balik, direbus, kemudian isinya dikeluarkan 1 pot. Siput itu siput manis saudara. Harganya 30 sen zaman saya dululah. Sekarang sebutir RM1 saudara. Memanglah rasanya sedap makan cicah. Dan memang saya suka makan rendang siput manis dululah saudara. Zaman kecil-kecil dulu susah. Daging susah nak dapat. Maklum sajalah, daging dulu tak silap saya RM1.50 sekati. Jadi nak beli daging pun mak kena tunggulah arwah ibu saya jual getah. Barulah dapat beli daging untuk masak rendang kalau hari raya. Selalunya hari raya kami sambut makan dengan rendang siput manis. Ada juga buat rendang siput sudu saudara. Itu keadaannya. Dia bukan kupang.
Memanglah kerana fresh daging itu sedap makan. Cuma hari ini kadang-kadang teringin. Saudara Amiruddin Darus, siput biji nangka, dia macam kupang lah juga. Siput biji nangka, setengah orang panggil siput biji nangka. Dia kalau saudara pergi ke kedai-kedai di pasar-pasar, dia ada jual isi dia. Isi kupang, dia kecil saudara. Begitu juga bila orang kata tentang oyster. Oyster saya lihat macam saya pergi Pulau Pinang, makan kat restoran, dia kata baby oyster. Telur digoreng dengan baby oyster. Sebenarnya itu bukan oyster. Itu bukan tiram, itu adalah teritit. Teritit ni dia ada di dalam, kalau dekat laut kampung saya tu ada batu, saudara. Di tengah-tengah laut tu ada batu dan kena bawa macam gunakan pisau pemotong getah. Yang telah pun dah tak pakai lah. Diketuk, saudara. Ketuk. Dicongkil di situ adalah teritit. Itu isi teritit ni dulu satu put. Susu, saudara. Harganya 20 sen. Teritit. Sekarang ni punyalah mahal, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau kita makan baby oyster pun dekat pasar malam ke ataupun di restoran, cecah sampai RM20. Padahal isinya dia bukan paling ingat dalam 10 15 ini baby oyster saja. Sebab oyster seram lain, tiram dengan teritit berbeza. Saya nak laut, saudara. Sebab itu bila sebut benda begini, maka lambaian desa itu begitu menggamit rasanya, saudara. Seronoknya duduk di kampung, angin bertiup sepoi-sepoi bahasa. Dan saya bersyukur pada Allah SWT kerana kampung saya itu terlindung. Selepas saja Jambatan Bainon, saudara, ada Bukit Batu Undan. Jadi kalau angin datang yang menerpa dari Pulau Pangkor, daripada laut laut Selat Melaka, saudara, dia tak sampai kampung saya tu, dia terus tak terpa begitu. Dia ditampan oleh Bukit Batu Undan. Jadi walaupun ada ribut melanda, dia tak banyaklah ribut sampai. Dia akan berada sebelah Batu Undan ataupun tempat peranginan sekarang ni, saudara, Teluk Rubiah. Bukan Teluk Rubiah, ada Kuala Spit, macam-macam di sana lah, saudara. Di seberang sana dekat Batu Tiga atau Pantai Remis. Tidak terkena pada kampung saya. Jadi kampung saya itu macam tertampan oleh angin daripada laut Selat Melaka. Dari daratan pula, saudara, memang jauh lah, saudara. Sebab dia lepaslah sampai ke Pekan Geni, sampai ke Kuala Selangor lah, begitu jauhnya daratan. Saudara, dan banyaklah pokok-pokok getah, dan sekarang ni pokok kelapa sawit. Jadi kampung saya, desa saya, saudara, memang indah. Tak tahulah kalau anda ada kesempatan, bertandanglah. Nama tempat itulah Kampung Baru, di pinggiran Sungai Dinding. Dan lebih cantik lagi, saudara, ialah Kampung Telaga Nenas. Kampung Telaga Nenas lagi cantik, ujung sikit kampung saya. Di situ ada Masjid Terapung. Cuma yang saya lihat di kampung saya itu, sebab kampung saya itu memanglah pekan untuk kampung-kampung Teluk, Kampung Telaga Nenas, Kampung Cakak Keruing, Kampung Seberang, membeli belah. Sebab di Kampung Telaga Nenas tu tak ada kedai-kedai besar macam kampung saya, tak ada sekolah ada. Anak-anak sekolah macam dari Kampung Teluk datang belajar di sekolah kampung saya. Itu keadaan, saudara. Dan memang cantik. Ya, saudara Anom Adnan, dia kata di Teluk Senangin. Teluk Senangin selalu kadang-kadang berlaku ribut di laut lepas. Jadi kalau angin sampai, terus kena pada Teluk Senangin. Tapi nak sampai ke kampung saya, tertampan oleh Batu Undan. Nama tempat itu Batu Undan, saudara. Sebelah masjid dari Pekan Pahang. Terima kasih hadir Yan Iskandar. Begitu juga saudara Syuhami. Salam dari Kemaman. Saudara Cik Timah, dia Teluk Batik. Teluk Batik di sebelah Lumut, saudara. Teluk Batik. Tak ada kena-mengena dengan kampung saya. Jauh juga. Tapi kalau kampung saya, Kampung Baru dekat dengan Pekan Lumut. Dia Pekan saya adalah Lumut. Kalau kita nak dulu-dululah, saudara. Kalau nak urusan kerajaan, pejabat daerah, hospital, pejabat polis daerah, semua di Lumut. Tapi sekarang dipindahkan ke Manjung, di Seri Manjung. Dan kalaulah saudara berkesempatan, saya suka, saya cakap terus terang, saya datanglah ke kampung saya. Bertandanglah ke kampung saya. Memang anda akan mendapat ketenangan. Cuma selalu saya katakan, kalau bertandang kampung saya tu, jangan 3 hari berturut-turut. Kalau 3 petang berturut-turut, anda melihat mentari jatuh di ufuk timur, di sebalik Batu Undan itu, anda akan melekat.
saudara Anom Anan, Laut Lumut, tempat saya dilahirkan. Di mana tu saudara? Kalau di Lumut, Lumut tu Lumut Kiri atau Hospital Lumut. Di Lumut keadaannya. Saudara Mansyarin kata Ismi duduk di Semenanjung. Itu benar, dia di Semenanjung. Semenanjung sekitar dalam 15 km daripada kampung saya. Saudara. Dan Saudara Abdul Hamid pernah tarik pukat cari ikan belanak di Batu Tujuh Lekir. Pantainya berlumpur. Kalau di Lekir tu pantainya berlumpur. Pantai saya ada yang pantai pasir, ada juga yang lumpur. Dan kita bukan tarik pukat. Kalau cari belanak itu jenis pukatnya, pukat ikan belanak, pukat pukul. Kita tepi bakau, saudara. Tepi bakau tu kita lengkung. Kalau kita tahu di situ ada mungkin ikan belanak, kita lengkung pukat tu, kemudian kita pergi ke hujung sana, kita pukul. Kita pukul air, saudara. Pukul air tu untuk membuatkan ikan tu lari. Dia lari, dia langgar pukat. Itu cari ikan belanak. Kadang-kadang ikan belanak ni kecil. Bila dah besar, dia panggil ikan loban. Saudara. Abdul Hamid. Pukat tarik ni kita lengkung, saudara. Dia mesti pukat tarik ni memerlukan pantai. Dia tak boleh tarik dia dalam sampan. Tidak. Macam nak cari ikan belanak tu, dia boleh tarik ikan pukat tu daripada dalam sampan. Tapi kalau pukat tarik, kita lengkung daripada ujung pantai sebelah kiri, katakan ya. Kita lengkung tu, sampailah pantai sebelah kanan. Bila jarak lebih kurang dalam 150 meter misal tu. Dan di situlah kita tarik pukat tu. Itu panggil pukat tarik. Dan akhirnya sampailah kendungnya. Baru kita tengok ikannya. Ada yang fresh saja. Tapi kebanyakan kalau dekat tepi pantai ni, ikan yang banyak tu, ikan kekek. Ikan kekek mak iloi-iloi, saudara. Ataupun ikan kembung, ikan temenung atau ikan pelaling. Ada juga ikan merah. Ada pelbagai jenis ikan-ikan yang bermain di pesisir pantai. Saudara, itu kalau pukat tarik. Tapi kalau ke tengah laut sedikit, ada jenis pukat bawal. Pukat bawal ni kena tarik daripada sampan. Jadi kita lengkung pukat tu dan dia timbul. Ikan bawal ni dia timbul, dia bermain dengan buih. Ikan bawal dia makan buih. Dia tak ada di dasar laut. Kalau dasar bawah laut tu, itu dia panggil pukat jerut. Sebab itu banyaklah yang ada di Pulau Pangku, saudara. Anom lahir di Hospital Lumut. Sekarang ni tak ada dah Hospital Lumut tu. Di atas bukit tu. Anom, kalau anda bertandang ke Pekan Lumut. Dulu, Pekan Lumut tu hospitalnya cantik, saudara. Atas bukit. So, sekarang dah tak ada lah. Sebab itu, Lumut tak banyak masuk hospital. Masuk hospital 3 hari cepat baik. Sebab dapat udara segar. Puan Khatijah, Nik Namo, Mun Syahrim, Saudara Abdul Hamid di Tanjung Kepah. Kita tak panggil Tanjung Kepah, rasanya tak? Teluk Kepah. Kita tak panggil Tanjung Kepah, Saudara Abdul Hamid. Di Teluk Kepah. Banyak kepah di situ. Saudara Adeline Teh, saya ini petang-petang begini, saudara, kita bercerita tentang masa silam, tentang kehidupan, tentang warga kita, apa yang berlaku. Nak cerita politik, tengah malam, jam 9.30 malam. Itu saya selalu bahagikan waktu saya, petang-petang begini kita bersembang, berbual, ataupun orang Perak panggil berlabun. Kita melabun. Jamaliah Sabian, hospital Berantu. Sekarang ni tak tahulah. Rasanya tak ada dah hospital tu rasanya. Sebab rasanya dah diruntuhkan. Sebab di situlah wujudnya pusat Tentera Laut Diraja Malaysia. TLDM rasanya, tak silap saya lah. Rasanya memang tak ada dah. Dulu saudara memang cantik tempat tu. Tak ada Berantu pun. Seronok dulu saudara. Selama sampai Kamar saya tak pernah sampai Lumut. Tapi saya tahu Lumut terkenal dengan pengkalan TLDM terbesar di negara. Betul saudara. Tetapi itu sebelah ujung saudara. Dan saya bukan di Pekan Lumut. Kampung saya tu anda kena menghilir ke hulu. Kena menghilir daripada Pekan Lumut saudara. Depan tu ada kilang gandum ataupun Melayan Flour Mills. Anda akan dapat lihat kapal-kapal berlabuh datang daripada Australia membawa biji-biji gandum. Cik Kamariah sembang-sembang santai. Betul. Gandum-gandum biji-biji gandum ini dibawa terus ke kilang gandum dan diproses untuk menjadi gandum. Itulah keadaannya di kampung saya, saudara. Saudara Rabudin Pasarat ke lapangan bercutilah di Pulau Pangko. Di Pulau Pangko memang kawasan percutian. Memang pulau. Kabarnya katanya dah diiktirafkan bebas cukai, tapi apa yang bebas cukai kita tak tahu. Tapi nak pergi ke Pulau Pangko kena naik bot. Kampung saya tu tak ada. Terus daripada
Bandar Setiawan ataupun dari Ipoh. Kalau dari Ipoh, selepas Sungai Air Tawar, masuk ikut Sungai Wangi tu, bertandanglah kampung saya, saudara. Memang saya cakap terus terang, saudara, anda akan merasa ketenangan yang amat. Duduk dekat tepi laut, kami panggil tepi laut, tapi sebenarnya sungai dinding. Dia luas, sungai itu luas, saudara. Kita melihat seberang tu sayup mata memandang. Duduk di situ, berkelah situ, aduh, seronoknya, saudara. Dan kalau tahu boleh duduk atas titi yang panjang. Mungkinlah satu ketika nanti kalau saya ada kesempatan. Mak Syarim, Pesta Laut Lumut memang meriah dulu, sekarang dah tak ada dah, saudara. Sekarang ni dah dipindahkan ke Teluk Batik, dah kurang kemeriahan. Dulu memang meriah, saudara. 3 hari 3 malam kita berpesta. Waktu itulah macam-macam pertandingan, ada pertandingan pesta laut tu sebab permainan laut lah. Kayu sampannya, berakitnya, berenangnya dan juga bot laju, saudara. Dan malamnya macam-macam ada pesta boxing, pertarungan boxing. Begitu juga pesta kebaya. Yang suka saya tengok adalah pesta kebaya. Saya tak suka pesta ronggeng waktu tu, saudara. Cuma bila saya dah besar sikit, waktu saya belajar di Kolej Tuan Abdul Hamid di Kedah, saya suka pula kalau pergi pesta Kedah, tengok apa ni pentas joget. Kita bercerita tentang pesta joget besok lah, saudara, ya. Dan sambil-sambil itu, selamat berhujung minggu. Tenang-tenangkan fikiran. Saya sentiasa mendoakan agar semua sahabat saya sihat walafiat dan rawatlah cinta kasih bersama keluarga anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.